Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia. Anda bersama saya Munawar Azmi dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Alhamdulillah, seperti biasa setiap minggu kami akan bawakan kepada anda topik berkenaan kesihatan yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama demi memastikan kesejahteraan kesihatan kita bersama keluarga Malaysia. Alhamdulillah, malam ini kita akan berbicara berkenaan tajuk yang cukup istimewa. Jarang-jarang kali kita berbicara berkenaan tajuk ini, namun malam ini kita akan bawakan secara terus kepada anda berkenaan cabaran pendermaan organ. Satu topik yang sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda semua, keluarga Malaysia. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pertama kali mendengar istilah pendermaan organ. Mungkin ada juga dalam kalangan kita yang pernah mendengar istilah pendermaan organ tetapi tidak mengetahui apakah fungsi pendermaan organ ini, bagaimana prosedur-prosedur untuk menjadi penderma ataupun penerima organ. Jadi jangan risau, malam ini selama lebih kurang 1 jam kita akan perhalusi beberapa perkara dan juga pencerahan kepada anda bersama pakar kita pada malam ini dan juga beberapa tetamu kita untuk kita memperhalusi dan juga memahami berkenaan tajuk cabaran pendermaan organ. Sebelum saya perkenalkan tetamu yang bersama saya di studio dan juga secara Skype pada malam ini, terlebih dahulu kita saksikan klip berkenaan cabaran pendermaan organ yang kami sediakan ini. Ya, cabaran pendermaan organ. Itu topik kita pada malam ini. Jadi bolehlah terlebih dahulu saya perkenalkan tetamu yang berada di studio pada malam ini. Alhamdulillah kita bersama dengan Dr. Hasdi Harun selaku pengurus klinikal pendermaan organ kebangsaan kanan Pusat Sumber Transplant Nasional. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita bersama dengan Puan Marina Mokhtar yang merupakan seorang penerima organ. Dan kita juga bersama dengan salah seorang waris ataupun ahli keluarga penderma organ iaitu Puan Santi, anak perempuan Krisyanan secara dalam talian. Khabar Puan? Ya, khabar baik. Baik, kita akan bersama dengan Puan Santi sebentar saja lagi, tapi terlebih dahulu kita akan bersama dengan tetamu kita di studio untuk kita membawakan pengenalan secara mukadimahnya kepada anda berkenaan cabaran pendermaan organ. Doktor, topik yang sangat penting untuk kita war-warkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menonton pada ketika ini. Mungkin untuk permulaannya doktor boleh memberikan pengenalan apakah yang dimaksudkan pendermaan organ ini dan juga apakah yang kalau kita bercakap berkenaan pendermaan organ ini, apa antara jenis-jenis organ ataupun tisu yang boleh dijadikan pendermaan ataupun transplant ini? Okey, terima kasih. Pendermaan organ actually dia merupakan satu kaedah rawatan, pemindahan organ daripada penderma kepada penerima organ, kepada pemindahan tu transplant lah. Dan di pendermaan organ ni ada 2 jenis. Satu pendermaan organ ketika hidup, dan satu selepas meninggal dunia. Jika pendermaan organ atau transplant semasa hidup, ada 2 organ yang kita boleh dermakan. Salah satu buah pinggang dan juga sebahagian hati lah. Okey, tetapi untuk pendermaan selepas meninggal dunia, kita boleh menderma organ dan tisu lebih lagi. Iaitu di negara kita, pendermaan organ selepas meninggal dunia, kita boleh dermakan paru-paru kita, jantung, kedua-dua buah pinggang dan juga hatilah, keseluruh hati itu untuk pemindahan lah, untuk transplant. Dan bukan setakat organ sahaja yang kita boleh derma, tisu juga kita boleh dermakan, iaitu termasuklah kita punya mata ataupun kornea lah. And then tulang, kita boleh dermakan tulang untuk transplant. Dan juga kita boleh dermakan kulit dan juga kita boleh dermakan injam jantung. Okey, itu antara jenis-jenis organ dan juga tisu yang boleh dilakukan pemindahan ataupun transplant, doktor. Dan seperti yang kita sedia maklum, doktor, pada tahun 1975 ianya merupakan transplant organ pertama dijalankan di dalam negara kita. Kita lihat dia merupakan satu tempoh yang panjang sejak tahun 1975. Jadi bagaimana setakat ini, doktor, tahap kesedaran masyarakat Malaysia untuk menjadi penderma organ ini, doktor? Okey, transplant di Malaysia memang telah bermula sejak 1975. Pada masa itu dia melibatkan transplant buah pinggang.
Dan ia adalah pemindahan atau transplant secara hiduplah daripada adik-beradik. Dan sejak itu negara kita telah melakukan program transplant dan juga pendermaan organ dan beberapa milestone yang kita telah capai sehingga kini. Dan kita lihat dari segi penerimaan ataupun perkembangan organ donation dan transplant ini, kita lihat ada peningkatan daripada 1975 sehingga tahun ini. Khususnya kalau kita boleh lihat daripada jumlah pengikrar penderma organ, iaitu kita lihat pada sehingga kini pengikrar kita adalah 459,375 orang yang telah berdaftar sebagai pengikrar. Manakala kita lihat jumlah transplant kita dalam 2,583. Okey, dan manakala kita lihat penderma organ yang selepas meninggal dunia ini adalah sebanyak 758 orang ataupun ialah penderma organ yang telah meninggal dunia. Dan juga kita lihat di sini walaupun begitu banyak cabaran sebab kita lihat number tu tak berapa tinggi. Dan pelbagai usaha juga kita telah buatlah untuk memastikan bahawa program ini berjaya dan masyarakat akan lebih aware lah ataupun lebih sedar kepentingan pendermaan organ dan transplant. Itu satu perkara yang sangat penting untuk kita war-warkan berkenaan kesedaran masyarakat di luar sana berkenaan kepentingan pendermaan organ ini. Jadi kita nak dengar jugalah daripada salah seorang penerima organ kita. Mungkin Puan Marina boleh kongsikan kepada seluruh masyarakat Malaysia yang sedang menonton pada kita ini bagaimana perjalanan Puan Marina sendiri sebelum menerima organ. Terima kasih Cik Menawar. Okay, Assalamualaikum. Sini saya nak kongsi sikitlah macam mana saya boleh diagnos sebagai seorang pesakit buah pinggang. Saya mula sakit pada tahun 2009. Masa tu umur saya 27 tahun. Masa tu saya ada simptom sebagai pesakit buah pinggang. Cumanya kita tak ada knowledge sangat pasal benda tu. So saya ada simptom macam saya kerak demam. Saya selalu muntah. Lepas tu makan tak ada selera sangat. Nak tidur malam pun susah, kerak kencing pada waktu malam. Lepas tu bila demam saya pergi ambil ubat, makan ubat okey. Lepas tu next month demam balik. So yang last demam tu saya dah macam decide jomlah kita pergi klinik kesihatan dengan suami kan. Pergi klinik kesihatan nak check demam je. Tapi doktor check, dia kata you pucat lah, kita check darah you. Bila saya check darah, doktor cakap HB masa tu 5. Memang rendah lah. Lepas tu dia cakap kita buat surat refer, kita pergi ke Hospital Berjaya. Sampai kat sana, doktor check lah semua kan. Bila check malam tu, saya dekat ward. Doktor datang, dia bagi tahu buah pinggang saya dah tahap 5. Terkejut lah. Saya dengan suami, of course terkejut kan. Sebab kita orang tak tahu pun sakit buah pinggang tu apa. Macam fikir, okey lah makan ubat besok. Okey kot, dia macam demam biasa. Memang orang cakap, memang kurang ilmu lah. Lepas tu, doktor terus buat satu prosedur. Dia tebuk saya punya leher untuk masukkan satu wire, diorang panggil IJC yang tu, untuk buat emergency dialysis. Malam tu juga diorang tarik mesin untuk cuci darah saya lah. Sebab kreatinin saya masa tu dah 1,000 lebih. Memang tak elok lah. Dia ada range dia kan. So 1,000 tu tinggi lah maksudnya. Dengan urea yang darah dah kotor. So diorang kena buat juga emergency dialysis. So masa dia cuci tu, hari kedua tu dah macam dah kurang sikit rasa batuk tu, demam pun dah tak ada sangat. So dah ada improvement sikit lah kan. Tapi masih belum boleh discharge. Doktor cakap mungkin hari keempat baru boleh kita keluar lah. So lepas dah discharge, doktor bagi pilihan kat saya. You nak teruskan dengan dialisis, cuci darah ataupun cuci air. Sebab kita ada pilihan kan. Masa tu saya masih nak bekerja. So saya pilih cuci air lah. Senang walaupun satu hari 4 kali. Saya boleh ulang alik daripada tempat kerja ke office kan. Dengan rumah untuk buat benda tu. Dalam 4 tahun jugalah saya buat dengan cuci air tu. Lepas 4 tahun saya kena kuman. Kuman yang teruk gila lah. E. coli tu memang teruk. Sampai saya kena operation, buang tank off semua. Doktor dah cakap perut you dah sesak, tak boleh teruskan lagi dengan cuci air tu. You kena buat dengan dialisis, cuci darah. So cabaran jugalah, kena buat fistula pula. Fistula pun mahal. Kalau nak tunggu dekat hospital biasa, ambil masa kan. So kita nak guna cepat.
buat fistula, saya pun teruskan dengan cuci darah. Cabaran tu ada jugalah masa cuci darah tu, sebab 4 jam satu sesi bukan mudah lah ya. Sebab dengan kita macam bertaruh nyawa lah. Cuci darah 4 jam tu. Seminggu 3 kali kita kena pergi center untuk sambung nyawa kita lah dengan cuci darah tu kan. Masa tu saya tahu ada cara terbaik untuk macam kita pulihnya dengan transplant lah, pembedahan buah pinggang. Tapi masa tu saya macam tak apalah. Walaupun suami ada cakap nak bagi masa tu. Lepas tu kita orang dah buat saringan, dia tak lepas. So macam buat tak tahu je lah. Dengan adik-beradik saya tak pernah minta pun. Sebab saya tak nak ganggu dia orang punya kehidupan kan. So biarlah saya seorang je yang sakit. So kita macam okeylah, terus je dengan dialisis tu. Sampai tahun ke-8, hujung tahun 2017, HKL ada telefon saya. Pusat transplant dekat HKL, nurse telefon saya. Dia kata nama saya naik dalam waiting list. Senarai menunggulah. Alhamdulillah lah kan. Dalam berapa ribu orang tu, saya terpilih lah juga kan. Walaupun baru nama naik, belum lagi proceed ke next punya kan. Dia cakap boleh datang ke HKL, kita akan explain semua. So saya cakap okeylah, saya boleh pergi. Sebab bila saya tanya nurse dengan saya punya suami, diorang memang bagi sokongan betul-betul lah. Awak kena ambil lah benda ni kan. So saya start buat workout 2018. Januari 2018. So dekat workout tu pun ada cabaran jugalah. Sebab kita nak kena check kita punya kesihatan luar dan dalam kan. Cabaran saya sebab masa CT scan, diorang detect ada cyst dekat bahagian ovari kiri saya. So terpaksa buang lah. Satu perjalanan yang sangat mencabar tapi diakhiri dengan satu kabar gembira yang cukup indah. Sebelum kita nak banyak lagi nak bertanya dengan Puan Marina sebentar lagi, tapi terlebih dahulu doktor, mungkin doktor boleh memperincikan situasi bagaimana pendermaan organ dalam negara kita berbanding dengan negara-negara luar, doktor. Pendermaan organ di dalam negara kita ni memang rendah. Saya katakan masih rendah. Macam saya maklumkan tadi kan, walaupun transplant telah bermula pada tahun 1975, tetapi jumlah penderma organ yang selepas meninggal dunia ni cuma 758 sahaja daripada tahun 1975. So jika dibandingkan dengan negara-negara luar, kita masih di dalam kedudukan tercorot lah untuk pendermaan organ kadaverik ini. Kita lihat kita ketinggalan dan sepanjang kita masih belum mencapai even untuk one donor per million population. Cuma kita paling tinggi yang kita pernah capai penderma organ adalah pada tahun 2015 lah. Dan kita lihat negara-negara lain seperti negara Spain. Spain memang ada antara negara yang tertinggi penderma organ di dunia. Dan kita lihat negara seperti United States, Australia, and even kalau kita compare dengan Singapore pun lagi tinggi kan. Dan kita lihat juga, kita compare juga dengan negara Islamic conservative country kan, macam Arab Saudi kan, pun lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi Malaysia ni kira masih ketinggalan untuk pendermaan organ tersebut. Jadi di situ kita lihat kita menghadapi banyak cabaran dan kita lihat banyak usaha diperlukan sebenarnya untuk increase the donor lah, untuk menambahkan bilangan jumlah penderma kan. Program-program yang kita lakukan dan kesedaran yang saya maklumkan juga, antara lain that's why kita tubuhkan ataupun kita wujudkan daftar perikrar. Tujuan daftar perikrar penderma organ ni adalah antara lain adalah mewujudkan kesedaran pada masyarakat. Sesiapa yang berniat dan ingin untuk menjadi penderma selepas meninggal dunia boleh berdaftar. Daftar kita daftar macam kita register lah kan. Saya berikrar untuk menjadi penderma bila saya telah meninggal dunia kan. Dan kita sarankan kepada perikrar kita ni semua untuk maklumkan pada keluarga. Ini kerana mengikut undang-undang kita pun bila opting in law tu, kita perlu mendapat kebenaran waris bila meninggal dunia, dan para doktor akan jumpa keluarga dan tanya bolehkah puan ataupun tuan
consider untuk mendermakan organ tersebut. Itu satu perkara yang sangat penting yang telah Dr. war-warkan berkenaan bagaimana peranan kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk kita mencapai sasaran seperti mana yang dinyatakan oleh doktor tadi, untuk kita bersama-sama berikrar menjadi salah seorang penderma organ dan memberikan nafas kehidupan yang baharu kepada penerima-penerima organ di luar sana. Selepas ini kita nak ketahui doktor bagaimana prosedur-prosedur untuk mendaftar ataupun berikrar menjadi salah seorang penderma organ. Banyak lagi perkara yang akan kami bawakan kepada anda berkenaan cabaran pendermaan organ, dan juga selepas ini kita akan juga bersama dengan salah seorang pewaris bagi ahli keluarga yang menderma organ. Semuanya selepas ini akan kita kupaskan dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita berehat seketika penonton. Jumpa selepas ini. Dua dos. Ya, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita berbicara berkenaan cabaran pendermaan organ. Seperti yang saya maklumkan kepada anda semua, kita bukan saja bersama dengan tetamu kita di studio, malah kita juga ingin bersama dengan tetamu kita secara Skype, iaitu Puan Santi. Apa khabar Puan Santi? Ya, saya. Ya, sihat. Apa khabar? Baik, Puan Santi mungkin boleh kongsikan juga dari segi pengalaman Puan Santi sendiri, bagaimana ahli pewaris untuk menjadi ahli keluarga yang mendermakan organ, Puan Santi. Okey, terima kasih. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang untuk saya berkongsi kisah hidup ayah saya, yang mana saya rasa mungkin ia boleh menjadi pendorong kepada rakyat Malaysia untuk berikrar dan seterusnya menjadi penderma organ. Basically saya Puan Santi, saya merupakan anak kedua. Ayah saya Krishnan, anak lelaki Govindasamy. Beliau merupakan seorang peneroka Felda di Felda Kratung 5 Pahang. Ayah merupakan seorang yang sihat. Sewaktu sebenarnya insiden ini berlaku, beliau berumur dalam 67 tahun. Dan beliau masih sihatlah, tiada apa-apa penyakit. Dia memang, kita tahulah kan, kalau orang kampung ni biasanya dia orang memang jenis kuat kerja. Jadi dia memang kuat kerja, lepas tu dia memang spend masa dia dengan betul-betul, dia ada jadual dia sendiri kan. Bila dia seorang yang memang orang kata berdisiplin, and then dia memang mempunyai cara hidup dia sendiri, tapi beliau juga seorang yang suka menolong orang lain. Sebab saya biasa tengoklah ayah saya ni, kalau ada apa-apa je, kalau nampak orang kat tengah jalan hidup susah ke apa ke, dia memang akan pergi tolong. Itu memang dari segi naluri dia, memang dia dah macam tu lah. Mungkin itu salah satu yang kami rasa mencetuskan idea untuk kami mendermakan organ ayah. Di mana insiden yang berlaku adalah apabila ayah saya mendapat kemalangan dari segi dekat rumah. Dia panjat ladder dekat luar rumah untuk membaiki satelit dekat luar. Actually waktu tu memang ibu saya dengan ayah saya je kat rumah. Anak dia 3 orang. Kita orang 3-3 berada di luar kawasan. Bila ayah jatuh, jiran saya yang nampak. Dia jatuh dan mengalami kecederaan di kepala. Jiran inform cepat-cepat panggil sebab dia terdengar bunyi kuat, lepas tu cepat-cepat panggil mak. By the time ibu saya keluar, ayah saya sudah terbaring dengan perdarahan daripada telinga. Memang mak saya panik lah sebab benda tak pernah jadi kan. Dia terus telefon saya. Waktu tu saya bekerja sebagai seorang jururawat di Pusat Sumber Transplant Nasional sendiri. Dan
bila saya dengar tu memang terkejutlah. So kita cuba nak selamatkan ayah. So kita cuba panggil ambulans dan sebagainya. Kena pula waktu tu time raya. Jadi susah nak mendapatkan bantuan tu untuk sampai pada masa yang singkat. Apapun kami berjaya juga admitkan ayah di Hospital Tengku Ampuan Absan Kuantan. Dan doktor di sana memang cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan dia. Namun sampai satu ketika so doktor memberitahu bahawa ayah telah mengalami keadaan yang dipanggil sebagai mati otak. Jadi bila dia kata mati otak tu, of course yang struck my mind sebab saya memang kerja dengan pendermaan organ. So selama ni saya yang cerita dengan orang pasal pendermaan organ, cerita macam cuba mempromosikan pasal pendermaan organ, dan saya tahu sebenarnya keadaan mati otak itu sajalah yang boleh mendermakan organ seseorang. Jadi saya cuba berbincang dengan keluarga saya tentang hal ni. Pada mulanya tak adalah nak kata semua happy dengan saya punya idea. Sebab biasalah kan kita bila berada dalam keadaan terkejut dengan situasi di mana ayah tiba-tiba boleh jadi macam tu, and a lot of things yang bermain dalam fikiran sehingga kita tak boleh nak berfikir pasal benda lain. Tapi mungkin sebab saya ni bekerja dekat transplant tu yang menyebabkan saya tu ada rasa why not kita dermakan organ ayah. So bila saya cerita dengan adik-beradik yang lain, pada mulanya was-was juga, sehinggalah satu ketika bila suami saya sendiri menyatakan bahawa ayah saya pernah memberitahu yang dia kata bagus sebenarnya mendermakan organ ni. Kalau ayah pun ayah akan dermakan organ ayah. So itu yang membuatkan kami berasa yakin untuk mendermakan organ ayah, sebab sekurang-kurangnya kita dah dengar dia sendiri ada wish untuk mendermakan organ dia. So kita bersetuju, ahli keluarga bersetuju, lepas tu bincang dengan adik-beradik ayah dan semua memberi kata sepakatlah, kata okey kita dermakan organ ayah. Okey Puan Santi, apa jenis transplant yang dilakukan untuk mendiang ayah? Okey, bila ayah saya disahkan mati otak, so of course kita pun dah beritahu hasrat untuk mendermakan organ. So doktor cuba cek apa organ yang masih berada dalam keadaan baik. Disebabkan faktor umur, ayah tak dapat nak mendermakan jantung dan paru-paru, tapi ayah dapat mendermakan hati dan juga buah pinggang. Dan waktu buat pemeriksaan tu baru kami dapat tahu rupanya ayah memang dilahirkan dengan satu buah pinggang sahaja sejak lahir. So dan buah pinggang tu memang berfungsi dengan sangat baik, sebab walaupun kami tak tahu siapa penerima organ tu, dan kami pun sebenarnya tak nak tahulah dia tu Malay ke Chinese ke Indian ke Sarawak. Kita memang tak nak tahu. Yang kita tahu, kita dah dermakan kepada seseorang dan kita dapat bantu hidup dia. So melalui pendermaan tu yang saya dapat feedback daripada Pusat Sumber Transplant Nasional mengatakan bahawa penerima berada dalam keadaan yang sangat baik, di mana buah pinggang ayah pun selepas transplant tu terus tak sampai almost after 24 hours tu dah ada urine, bermaksud dia dah berfungsi dengan baik lah. So kita happy lah bila kita dengar, walaupun dalam keadaan tu kita tengah orang kata berkabung kan, memang bersedih sangat kan, tak dapat nak terima kenyataan yang ayah kita yang sihat walafiat tu tiba-tiba boleh jadi macam tu. Tapi
orang kata adalah di sudut hati tu kita rasa satu kepuasan lah yang kita dapat bila sekurang-kurangnya ayah telah memberi kehidupan baru kepada dua penerima tu. Alhamdulillah. Saya sangat tertarik dengan pernyataan daripada Puan Santi itu tadi, bagaimana melalui transplant daripada mendiang ayah ini dapat memberi manfaat yang besar kepada penerima organ yang lain. Jadi Puan Santi, mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin diberikan kepada seluruh keluarga Malaysia di luar sana. Ialah seperti yang doktor nyatakan tadi, cabaran utama dalam pendermaan organ ini adalah dari sudut pewaris itu sendiri. Mungkin ada dalam kalangan individu yang telah mendaftar sebagai penderma organ, namun bila mereka sudah meninggal, pewaris mereka menolak untuk melakukan prosedur tersebut. Jadi mungkin ada kata-kata semangat daripada Puan Santi sendiri. Sebenarnya kita tahu proses bila seseorang tu meninggal tu ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk diterima oleh ahli keluarga. Jadi untuk membuat keputusan tentang pendermaan organ tu memang saya rasa sukar. Tapi dengan adanya katakanlah bila kita dah berikrar untuk mendermakan organ, jadi kalau kita dah inform pada ahli keluarga tu, sebenarnya benda tu akan memudahkan proses pendermaan dan memudahkan keluarga tu membuat keputusan di saat kesedihan tu. Walaupun dia tahu sebab waktu tu memang kita tak akan terfikir untuk berbuat pendermaan organ ke apa ke. Waktu tu kita memang tak akan fikir pasal benda tu sebab kita tengah sibuk fikir kita sendiri pun dalam keadaan yang boleh terima kematian ke tidak kan. Betul. Lagi-lagi kalau mati otak tu kita nampak setting dekat ICU tu jantung dia masih berdegup dengan bantuan mesin. So kita macam tak boleh nak accept benda tu. Tapi sememangnya bila seseorang tu dah berniat, dah bagi tahu pada ahli keluarga, ia sebenarnya memudahkan kita untuk memberitahu memang mendiang pernah berikrar ataupun pernah menyatakan hasrat sekurang-kurangnya. Jadi benda tu memudahkan proses untuk kita inform kepada doktor yang kita nak lakukan pendermaan organ. Jadi pesanan saya, jangan rasa takut untuk mendermakan organ, sebab sememangnya yang penting adalah niat kita. Dan bila kita lakukan dengan seikhlas hati, saya percaya bukan sahaja kita dapat membantu kehidupan orang lain, tapi what you give you will get back. Maybe in future kita sendiri akan menerima sebarang kebaikan daripada orang yang kita tak tahu siapa kan. So I believe in that, dan saya percaya rakyat Malaysia juga rata-rata ada kesangsian, keraguan. Tapi saya percaya kalau kita dah berhasrat beritahu pada ahli keluarga, maka ia akan memudahkan ahli keluarga tu untuk membuat keputusan untuk mendermakan organ. Ya, saya setuju dengan pernyataan Puan Santi tadi berkenaan bagaimana pentingnya pendermaan organ itu tadi, dan ia semuanya bergantung pada niat kita, dan insya-Allah dengan niat yang baik dapat memberi manfaat yang cukup besar kepada kehidupan orang lain. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Santi yang merupakan ahli keluarga ataupun pewaris bagi penderma organ atas perkongsian pengalaman pada malam ini. Terima kasih Puan Santi. Sama-sama. Terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi, dan saya harap saya dapat sedikit membuka pintu hati rakyat Malaysia untuk mendermakan organ. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Puan Santi, dan sudah pastinya juga penonton, selepas ini saya akan membacakan persoalan yang diajukan di laman Facebook, iaitu daripada rakan kita Syafura Anwar. Doktor, persoalan yang diajukan berkaitan dengan COVID-19, adakah selepas dijangkiti COVID-19 boleh menjadi penderma organ? Semuanya akan kita dapatkan pencerahan selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sebelum saya ingin membaca persoalan-persoalan yang diajukan oleh rakan kita di Facebook Berita RTM, terlebih dahulu Doktor, mungkin kita boleh mempincikan lagi Doktor, apa antara cabaran-cabaran utama bila kita bercakap berkenaan pendermaan organ, khususnya dalam kalangan masyarakat kita, Doktor? Terima kasih. Pendermaan organ, cabaran kita boleh lihat daripada 3 aspek. Bila kita cakap pasal pendermaan organ, kita akan cakap pasal transplant lah, pemindahan organ. Jadi cabaran kita lihat dari segi cabaran transplant dulu. Pertama, transplant di Malaysia adalah sesuatu yang belum betul-betul berkembang dengan pesat lah. Cabaran untuk kita melatih pakar-pakar, kepakaran, doktor-doktor, fasiliti kesihatan yang boleh melakukan transplant. Alhamdulillah memang kita adalah servis tersebut. Kedua, kita lihat cabaran dari segi kesihatan masyarakat sendiri. Di mana kita tahu bahawa mereka yang memerlukan organ ataupun yang mereka yang dalam waiting list transplant ni, dan ada juga disebabkan oleh macam penyakit yang dikaitkan dengan cara hidup yang boleh menyebabkan kegagalan organ ataupun mengambil ubat-ubat yang yang boleh merosakkan organ lah. Jadi kita lihat bilangan di dalam waiting list orang yang mengalami chronic disease, penyakit kronik ni pun meningkat sepanjang masa. Itu satu cabaran untuk Kementerian Kesihatan juga untuk menyedarkan supaya kuranglah orang yang berada di dalam waiting list ni kan. Yang ni lah. Dan akhirnya kita cakap pasal cabaran pendermaan organ itu sendiri. So cabaran pendermaan organ ni kita boleh lihat adalah kerana kekurangannya penderma organ selepas meninggal dunia. Dan tidak ramai keluarga yang mengizinkan, yang tidak memberi keizinan kepada penderma organ. Ini adalah kerana pelbagai isu yang dikuatiri oleh pihak masyarakat, stigma derma organ. Antara lain adalah sama ada agama membenarkan atau tidaklah. Walaupun sebenarnya fatwa di dalam negara kita telah menyatakan bahawa pendermaan organ ni adalah harus, hukum dia adalah harus. Di atas dasar ini adalah menyelamatkan nyawa manusia. Dan cabaran kita lihat bukan sekadar tak pasti hukum, dan juga kita khawatir mencacatkan jenazah, melengah-lengahkan pengebumian jenazah. Itu antara sebab-sebab yang bila kita jumpa dan tanyakan keluarga, itu antara sebab yang diberi. Tapi hakikatnya semua itu telah diperjelaskan bila kita menyatakan hukum itu harus. Jadi pakar-pakar ugamawan telah menjawab persoalan-persoalan tersebut. Jadi dan saya rasa saya menyarankan bahawa pihak masyarakat untuk lebih mendapat maklumatlah perkara ini. Kita boleh rujuk kita punya laman web ataupun pakar-pakar agama tentang pendermaan organ. Itu antara sebab-sebablah cabaran untuk mendapatkan izinan tersebut. Dan keduanya, pendermaan organ ni dia satu isu yang memang tak ramai nak berbincangkan selepas meninggal dunia kan. Dan macam Puan Shanti maklumkan tadi, tak kala kita kehilangan orang yang tersayang, betul, sukar untuk memberi keputusan dan kadang-kadang tak ingat. Betul tak? Kita tak tahulah nak ingat pasal organ donation masa tu. Jadi cabaran kita mengharapkan juga kaki tangan kesihatan di hospital untuk approach ataupun hampiri keluarga dan bertanyakan pilihan untuk mendermakan organ atau tidak. Jadi itu adalah peranan kaki tangan kesihatan sendiri. Jika kaki tangan kesihatan tidak menanyakan, jadi kadang-kadang kita tak tahu kan, adakah keluarga sebenarnya memang nak derma ataupun tidak. Kan? Jadi kita memang antara peranan Pusat Sumber Transplant juga, kita melatih kaki tangan kesihatan kita mewujudkan pasukan perolehan organ di hospital-hospital supaya untuk orang yang telah meninggal dunia dan berpotensi untuk menjadi penderma, supaya diberi peluang pada keluarga untuk ditanyakan tentang pendermaan organ. Jadi masih lagi ada cabaran dari segi kurangnya kaki tangan kesihatan untuk bertanyakan pasal pendermaan organ tersebut. Itu antara yang kita hadapilah. Dan akhir sekali, dalam situasi sekarang, pandemik COVID-19 lah, ini sebenarnya adalah cabaran yang memberi impak kepada kesihatan
yang agak besar. Betul, setuju. Sebab kita pun dah berada di dalam pandemik ni sejak 2020. 2020 kan. tahun. Dan ni dah masuk tahun ketiga. Pada awal-awal pandemik memang memberi satu impak yang besar. Di mana banyak servis kesihatan yang lain pun terjejas. Termasuklah transplant dan organ donation. Dan kita kena faham bahawa COVID-19 adalah satu penyakit berjangkit. Dan keutamaan kami untuk pemindahan organ ini adalah keselamatan organ tersebut, ke safety of the organ. Bila dia nak transplant lah, pindahkan daripada penderma kepada penerima. Jadi risiko untuk COVID-19 berjangkit juga adalah tinggi. Justru itu kita memang telah menyediakan garis panduan untuk pendermaan organ dan transplant semasa COVID-19. Dan antara lain kita memang memastikan bahawa setiap bakal penderma yang telah meninggal dunia perlu dilakukan ujian calitan itulah RT-PCR COVID dan dipastikan negatif. Jadi sekiranya pesakit meninggal dan COVID-19 adalah positif, dia tidak boleh jadi penderma lah. Okay. Dan berkenaan soalan tadi tu, jika bebas COVID, bebas COVID, selalunya kita akan menilai bila meninggal dunia tu penilaian akan dilakukan. Dan jika bebas COVID lebih daripada 21 hari ke atas, masih boleh menjadi penderma. Dan kita akan menilai juga semasa kematian, akan dilakukan ujian-ujian. Walaupun mungkin kita akan ada komplikasi daripada penyakit-penyakit yang lepas, tapi doktor akan menjalankan beberapa siri ujian untuk pastikan kesesuaian organ tersebut. Dan itulah bila saya selalu maklumkan pada semua orang ramai. Bila kita berdaftar tu, kita tak perlu buat medical check-up. Betul tak? Kita daftar masa umur sekian-sekian-sekian, tapi kita tak tahu kita meninggal pada usia macam mana dan apakah keadaan kita semasa meninggal dunia kan. Ada kalanya masa tu kita dalam keadaan organ yang bagus kan. Ada kalanya masa tu mungkin kita organ tak boleh digunakan. Jadi the decision, keputusan pendermaan organ tu akan ditentukan oleh doktor semasa proses pendermaan itu berlaku nanti. Okey, kita harapkanlah melalui penerangan itu tadi dapat membantu rakan Facebook kita Syafura Anwar. Untuk makluman doktor dan juga Puan Marina, Puan Syafura Anwar ini telah mendaftar sebagai penderma organ sejak tingkatan 3 lagi. Alhamdulillah, ini merupakan salah seorang hero kita, pejuang kita yang memberi manfaat kepada orang-orang di luar sana yang memerlukan. Dan Puan Marina sendiri, kita lihat Puan Marina telah menanti pendermaan organ ini selama 11 tahun. Tadi mungkin kita nak dengar jugalah dari segi cabaran sebagai seorang penerima organ dan bagaimana perkara ini mengubah kehidupan Puan Marina sekarang ini. Okey, masa saya menunggu tu, dalam masa 11 tahun tu, memang tak terfikir pun nak ambil transplant sebenarnya. Tapi bila dah nama naik, kita pun dah ada sokongan daripada ramai pihak. So kita macam positif tau. Positif untuk nak dapatkan kehidupan baru. So lepas dah start workout semua, dah tamat workout, dah tak ada masalah semua, masih kena menunggu juga. Sebab bila ada buah pinggang, bila ada kematian, pihak HKL akan telefon, baru kita boleh pergi ke hospital. Bila sampai hospital pun akan ada saringan lagi. Doktor akan buat cross match antara kita dengan buah pinggang yang baru itulah. Adakah boleh kita masuk, boleh masuk untuk pesakit itulah. Sepanjang saya dah tamat workout tu, lebih kurang 10 kali saya kena panggil ke HKL. Cuma bukan rezeki saya lah masa tu. Rezeki saya masa 17 bulan 1 2020. Masa tu dah dekat nak COVID lah. Cuma belum serius lah. Saya sempat lah kiranya dah buat transplant tu. Dan sekarang Alhamdulillah dah masuk 2 tahun lebih. Saya dengan kehidupan baru ni. Saya dah tak payah nak catu minum air. Dah boleh makan tanpa saya fikir fosfat ke potasium apa semua kan. Yang penting saya dah boleh menghasilkan urin. Yang mana kita tahu kalau kita sakit buah pinggang, kita tak boleh buang air kecil lah. So sebab itu kita perlukan dialisis untuk support kita punya buah pinggang yang rosak tu kan. So sekarang kehidupan yang sekarang dengan yang sebelumnya, bezanya saya tak payah pergi treatment lagi. Seminggu 3 kali. Yang nak kena tadah tangan 4 jam tu saya tak payah pergi lah sekarang. Buat masa sekarang lah, insyaAllah lah kan. Saya boleh pergi macam holiday. Yang last year masa COVID tengah okey sikit, saya pergi macam travel daripada Johor kepada Timur dalam seminggu. Tanpa saya fikir
nak kena pergi treatment. Nak minum ke ikut sekali, tak payah nak fikir UF dah lepas tu. So alhamdulillah lah untuk tu. Okey, itulah perubahan yang dialami selepas menerima organ 11 tahun penantian. Alhamdulillah, satu perkara yang memberi manfaat yang cukup besar untuk Puan Marina sendiri. Jadi doktor, mungkin dalam kita melihat situasi sekarang ini, mungkin ramai yang dalam keadaan waiting list atau sedang menunggu. Namun situasi bagi individu yang telah mendaftar ini bagaimana untuk menampung keperluan tersebut, doktor? Sekarang ini di dalam senarai menunggu ada dalam 4,799 lah yang menunggu organ. Majoriti adalah menunggu buah pinggang. Majoriti adalah yang menunggu buah pinggang. Jadi kita lihat sini pula perikrar derma organ 499,375. Tetapi bila kita berikrar ni belum tentu kita jadi actual donor lah. Actual donor daripada tahun 1975 sehingga kini cuma dalam 758. Jadi kita lihat sini bahawa masih lagi banyak lah antara bekalan organ dan juga penerima organ ni, dan kita lihat bahawa trend orang yang akan menunggu organ ataupun yang mengalami kegagalan organ ini mungkin akan meningkat sepanjang masa, dan kita mengharapkan lebih ramai orang ataupun aware ataupun daftar sebagai penderma organ. Dan paling penting adalah maklumkan pada ahli keluarga yang tersayang. Mungkin akan ada tentangan lah, akan ada yang tak bersetuju. Dan mungkin kita kena jelaskan, kita kena memberi kefahaman. Pada saya kita kena jelaskan, kita kena explain pada keluarga. Betul. And this is what we want, apa yang kita hasrat kita lah. Betul. Itu yang kita lakukan sekarang ini, doktor, untuk kita memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada seluruh keluarga Malaysia berkenaan pendermaan organ. Selepas ini kita nak tahu juga, doktor, bagaimana cara untuk mendaftar ataupun berikrar menjadi seorang penderma organ. Semuanya selepas ini. Kita berehat seketika, penonton. Jangan ke mana-mana. Ya, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Untuk ruangan minit-minit yang terakhir ini, pastinya dalam kalangan keluarga Malaysia tertanya juga, doktor, bagaimana cara untuk berikrar menjadi penderma organ ni? Okey. Untuk berikrar sebagai penderma organ, kita boleh layari laman web di www.dermaorgan.gov.my dan klik dekat Jom Ikrar di laman web tersebut. Di situ ada QR code lah untuk kita gunakan, dan dia akan bawa kita kepada borang untuk berikrar lah. Dan kita juga boleh dapatkan maklumat juga di laman web tersebut. Nak tahu pasal jenis-jenis pendermaan, nak tahu jenis apa organ yang boleh didermakan, semua boleh baca, dan ada juga kita jelaskan tentang hukum Islam dan sebagainya. Manakala kita juga boleh dapatkan maklumat dan untuk berdaftar di QR code tersebut kita boleh dapati di social media platform, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, even TikTok pun kita ada. Wow. Dan kita boleh layari, kita just boleh search derma organ. Okay. So akan keluarlah kita punya all this platform. Dan kalau juga susah sangat, boleh email pada kami untuk bertanyakan apa-apa soalan, dan juga untuk bertanyakan tentang perikrar di ntrcalliance.moh.gov.my. Okey, itu laman sawang yang boleh anda kunjungi. Platform media sosial pun ada untuk anda mengetahui berkenaan pendermaan organ ini. Okey, Puan Marina, mungkin ada kata-kata akhir sebagai seorang penerima organ, bagaimana ianya mengubah kehidupan Puan Marina ke arah yang lebih baik, dan satu anugerah kiranya lah. Betul. Jadi mungkin ada kata-kata inspirasi yang ingin Puan Marina berikan kepada seluruh keluarga Malaysia untuk sama-sama mendaftar sebagai penerima organ. Itulah akhir sekali macam doktor cakap lah, kita kena berikrar lah untuk jadi penderma organ, sebab kita boleh bagi kehidupan baru kepada ramai orang yang tengah menanti ni. Lepas tu saya juga nak cakap kat sini, jagalah kesihatan kita, especially buah pinggang kita. Walaupun dia kecil tapi function sangat besar. Bila kita dah hilang benda tu baru kita tahu kan macam mana dia punya nak dapat balik nikmat tu kan. Memang sangat besar lah. So tampillah sebagai penderma, jangan takut. Berikrar sebagai penerima, jangan takut. Dan akhir sekali juga saya nak sampaikan kat sini, saya nak berterima kasih kepada penderma saya
yang saya tak kenal pun siapa dia, tapi dengan dia berikrar sebagai penderma, bila dia tak ada, dia dah meninggalkan kesan yang baik kepada saya, kehidupan yang baru kepada saya, peluang kedua yang baru kepada saya untuk dapat balik nikmat yang sebelum ni 11 tahun saya dah tak ada, dapat kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 11 tahun penantian akhirnya mendapat satu perkabaran cukup gembira lah untuk Puan Marina. Okey, rumusan sedikit daripada doktor secara ringkas doktor berkenaan tajuk kita pada malam ni. Sememangnya kita banyaklah cabaran dalam transplant, dalam pendermaan organ. Tetapi kita percaya bahawa dengan usaha yang kami lakukan dan tanggungjawab masyarakat, kan, kita dah faham jelas, dan saya menyeru supaya kita semua boleh menyokong kepada pendermaan organ. Macam mana nak menyokong? Kita berdaftar sebagai kita berikrar sebagai penderma organ, dan kita banyakkan membaca, kan, banyakkan bertanya kalau kita kurang jelas atau faham, dan paling penting sila nyatakan hasrat niat masing-masing kepada ahli keluarga, dan menjelaskanlah bahawa ini adalah pilihan terbaik yang kita boleh manfaatkan kepada pesakit. Macam betul. Pada hari ini kita ada Puan Marina, kita boleh lihat sendiri, dengar sendiri cerita pesakit transplant. Jadi itulah saya, dan saya berharap program ini akan sentiasa berjaya lah untuk pada masa akan datang juga. Ya, sudah pastinya akan memberi manfaat yang cukup besar kepada individu ataupun penerima organ di luar sana. Saya cukup tertarik dengan tagline yang diberikan, satu ikrar sejuta harapan. Derma organ adalah sebuah anugerah kehidupan. Jadi kita harapkan melalui perkongsian pada malam ini memberi manfaat kepada anda dan juga dorongan kepada anda semua untuk mendaftar sebagai pengikrar penderma organ. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, Dr. Hasli Harun sebagai pengurus klinikal pendermaan organ kebangsaan kanan Pusat Sumber Transplant Nasional, dan juga Puan Marina Mokhtar, penerima organ. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada malam ini, dan sudah pastinya kepada anda semua yang terlepas menyaksikan Bicara Diari dan Rawat pada malam ini, anda boleh saksikan secara ulangan pada hari Jumaat jam 3.30 petang di TV1, dan kami harapkan juga kepada anda semua untuk terus kekal patuhi SOP dan jaga diri, sama-sama kita berjuang memerangi pandemik COVID-19. Ingat, anda boleh berdaftar dan berikrar sebagai penderma organ. Sampai di sini saja, saya Munawar Azmi mengundur diri dalam Bicara Diari dan Rawat. Jika kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.